Nombor satu, adab-adab bangun dari tidur. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidurmu sebelum terbit fajar. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu. Dan bacalah doa ketika engkau bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah. Saya terjemahkan langsung, berarti saya akan baca doa juga. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengimbangi segala kerajaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala keagungan dan kerajaan itu adalah milik Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berbagi bagi kami atas keadaan fitrah Islam, dan berbagi bagi kami di atas kalimat keikhlasan dan di atas agama Nabi Muhammad SAW, dan di atas millah agama Nabi Ibrahim AS, yang selalu dalam keadaan cenderung pada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ini doanya. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung dengan kekuasaan-Mu ya Allah daripada melakukan apapun kejahatan atau mengenakan kejahatan pada orang Islam. Ya Allah, dengan-Mu lah ya Allah kami berpagi-pagi, dan dengan-Mu lah ya Allah kami berpetang-petang, dan dengan-Mu lah ya Allah kami hidup, dan dengan-Mu lah ya Allah kami mati, dan kepada-Mu lah ya Allah kami akan dikembalikan. Kami memohon kepada Engkau ya Allah akan kebaikan hari ini, dan kami memohon segala kebaikan yang ada di dalam hari ini, dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengan memakai pakaian itu semata-mata untuk menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu kerana semata-mata nak menunjuk-nunjuk pada orang lain bermakhluk. Kalau begitu, kau akan mendapat kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faslun fi adab al-istiqam bil nawm. موجود آداب الاستيقاظ وموجود آداب للنوم نفسه. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam ini pasal pada adab-adab bangun daripada tidur. Ada juga seperti kita tahu adab untuk tidur, adab bangun tidur. Jadi Imam Al-Ghazali memulakan pembahagian ini dalam menjelaskan bab-bab adab-adab bangun daripada tidur. من أهم آداب النوم نفسه أن تقرأ عندما تريد أن تنام. أولا تضع خدك الأيمن، تنام على خدك الأيمن وتنام مستقبل القبلة. ثم بعد ذلك تبدأ بقراءة الأذكار، ومن أهم الأذكار التي تبدأ بقراءتها سورة الفاتحة، ثم ألف لام ميم بداية سورة البقرة، وهكذا ثم آخر سورة البقرة آية الكرسي والآيات التي بعدها إلى آخر سورة البقرة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيات الأخيرة في سورة البقرة بآية الكرسي ثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. اختلف العلماء في تفسير ما معنى الكفاية هنا. المعنى الأول كفتاه من جميع الشرور، من كل شر تكفيه وتكون حماية وحراسة له في تلك الليلة من كل شر ظاهر أو باطن. والمعنى الثاني كفتاه عن قيام الليل، فيعتبر كأنه قام الليل كله. Jadi hadirin yang bahagia rahimakumullah. Jadi bangun tidur, sebelum bangun tidur mesti kita tidur dulu, betul atau tidak? Jadi kita tidur dulu, betul. Jangan kita bangun tidur, kita tidur dulu. Jadi kalau kita nak tidur, kata Tuan Syekh,
Antara adab-adab, antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting perlu kita lakukan sebelum nak tidur. Kan jadi tuan-tuan dah pokok nak tidur balik ni. Ingat, perkara yang paling penting ketika kita nak tidur, buat adab dia adalah kita tidur di atas pipi kanan, bagian kanan. Tidur mengira arah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Maka kita baring, dan baring turun tangga, apalagi bungkuk macam tu. Jadi atas pipi kanan dan menghadap ke arah kiblat. Dia pertama. Dan yang kedua, kata Tuan Syekh, hendaklah kita baca wirid atau zikir-zikir yang sangat-sangat ditutur ketika nak tidur. Iaitu mulakan dengan surah Al-Fatihah. Nak tidur dia baca Al-Fatihah. Setelah saya wallahualim amin, tuan-tuan bacalah ayat kursi. Setelah saya baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Iaitu Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah, sampai akhir 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, Amanar Rasul tu baca 2 ayat terakhir ketika dia nak tidur, nescaya kata Nabi SAW 2 ayat tersebut kafatahu akan mencukupi bagi dia. Jadi mencukupi apa maksud? 2 ayat ini dah cukup, akan mencukupkan bagi engkau. Mencukupkan apa dia? Para ulama berbeza cara mentafsirkan ayat ini dan mentafsirkan hadis ini. Maksudnya sebagai ulama kata Nabi SAW bagi kau, kalau kau baca ayat ini ketika nak tidur, 2 ayat ini akan mencukupi engkau, yakni memelihara engkau daripada segala kejahatan. InsyaAllah siapa yang tidur, sebelum tidur baca 2 ayat ini, dia tak akan terkena segala keburukan, segala musibah dia tak akan terkena. Kalau ada dia terselamat, dia dah cukup. Tak ada, dia akan terjadi. Itu ada yang mengatakan tafsiran seperti itu. Ada sebagai ulama lain mentafsirkan antara maksud hadis itu adalah siapa yang nak tidur membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah Amanar Rasul, maka 2 ayat ini mencukupi bagi dia daripada qiyamul lail. Andai kata malam tu dia tak sempat tahajud, dapat juga pahala tahajud. Ini hebat ni. Kalau kita kan kadang-kadang kaji nak tahajud, kadang-kadang datang malam nak tahajud pun ada juga. Tapi jangan lupa sebelum kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, berdasarkan hadis ini dan tafsir ulama ini mencukupi bagi kita daripada salat qiyamul lail. هذا المعنى الثاني مناسب لنا الرسالة. تقرأ هذه الآيتين تعتبر ممن قام الليل، لأن قيام الليل كما سيأتي معكم الأمور صعبة، ولكن إذا قرأت هاتين الآيتين خلاص نعمة من الله وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفيك. Jadi hadirin bagi rahmatullah, nampaknya penafsiran golongan kedua, ulama yang kedua, penafsiran yang kedua itu mencukupi daripada yang lain. Ini sangat bersesuaian dengan kita yang memang pemalas-pemalas semua. Kita kan jadi pemalas semua, tahajud malas, dimalas. Tapi alhamdulillah, maka ada juga ulama mentafsirkan hadis tadi. Ada keterangan alhamdulillah dalam hadis mencukupi daripada tahajud. Ini sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, berkat daripada Rasulullah SAW dan bisyarat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتختم بقولك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك تقرا الاخلاص 3 على كفيك، ثم المعوذتين 3، ثم قل اعوذ برب الناس 3. لما تقراها 3 وبعد ان تنتهي تنفذ، ثم تمسح بهما ما أقبل من جسدك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بنفسه ويعوذ بهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. النفر بعد يأكل ولا يأكل؟ الأفضل بعد كل سورة، بعد كل سورة أفضل. بعد الإخلاص 3 أن تنفذ، وبعد المعوذتين، وإذا لم يستطع بعد كده. وكيف الذي تتجاوزهما؟ كان يقرأ بعد أن يمسح، يقرأ ثم يمسح على صدورهما وجه الحسن والحسين ثم صدوره. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, dah selesai baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah kata baca, maka kita lanjutkan dengan zikir nak tidur tu akhir qul Allah subhanallah subhanallah 33 kali. Macam apa solat? Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Genapkan 100 dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sama macam apa solat itu, Pak?
Aku nak tidur pun macam tu juga tuan-tuan. Setelah selesai zikir tu, maka kata Tuan Syekh, kita bacalah surah Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Ar-Rahman, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Setelah selesai 3 kali, tuan baca macam ni. Ar-Rahman, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Setelah selesai 3 kali, ludahkan tak keluar air ludah ni. Macam bunyi. Macam tu tuan-tuan Jangan keluar air ludah tuan-tuan. Sapu tak betul kita. Lepas sudah tu, baru kita baca Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, lepas tu ludahkan lagi. Lepas tu 3 kali, lepas tu Qul a'udzu birabbin nas sekali, ludahkan lagi. Setelah itu Nabi SAW Nabi usap seluruh badan Nabi SAW. Kerana ini ayat-ayat pelindung, tuan-tuan. Lindung kita daripada sihir, lindung kita daripada kejahatan, lindung kita daripada mati mengejutkan apa dan lain semua. Bahkan Nabi SAW bukan hanya baca untuk diri Nabi buat, kerana baginda juga punya cucu yang masih kecil. Nabi SAW pun akan bacakan itu untuk cucunya Hasan dan Husain. Jadi setelah Nabi baca Nabi baca puluh 3 kali, belah 3 kali Nabi cukup, lepas Nabi usapkan. Baca Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan tubuh badan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini yang dituntut untuk kita baca ketika nak tidur. ثم بعد ذلك تقرأ بقية الأذكار ومنها من السور التي يسن قراءتها عند النوم قراءة سورة ألهاكم التكاثر تقرأها 6 مرات 6 مرات قالوا تعدل مصحفا كاملا ثم بعد ذلك تقرأ بقية الأذكار منها الذكر المشهور عند بعد الصلاة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من أتى به عند النوم 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ذكر يسير وفائدة كبيرة. Jadi hadirin yang bahagia rahmatullah, dah selesai kita usap-usap badan semua. Maka kita kalau kaji lagi lah, kalau kaji baca lagi surah-surah yang memang dituntut dan digalakkan dalam agama ini untuk dibaca sebelum tidur. Antara surah-surah Al-Quran yang dituntut juga untuk kita baca sebelum kita tidur, baca surah Al-Hakumut Takatsur. Baca berapa kali? 6 kali. Di dalam hadis ada mengatakan, barang siapa yang baca surah Al-Hakumut Takatsur kata Zulkumut apabila surah itu 6 kali, membandingi seolah-olah macam kita telah menghatamkan Al-Quran 1 kali. Tadi dah baca kulhu, kita baca al-Baqarah. Seperti mana Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca berapa kali? 3 kali ini. Ini kita juga baca sebelum nak tidur. Mohon ampun sama Allah. Sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, barang siapa yang membaca istighfar seperti yang dibacakan tadi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, baca 3 kali, maka Allah akan padamkan dosa-dosanya walaupun dosanya teramat banyak. Banyak sangat dosanya, bau banyak. Seperti buih-buih yang ada kat lautan. Banyak gila tu, tak terhitung, tak terkira. Walaupun macam itu banyak dosa kita, baca ni istighfar 3 kali, kata Nabi. Dan Allah SWT akan padamkan. Jadi jangan rugi kalau kita tak amalkan. Nak tidur tuan-tuan. Kenapa ini amalannya singkat, 1 minit tak sampai, tapi fadilannya sangat besar. Padamkan dosa kita yang begitu membunuh. وآخر ذكر يسن أن تختم به تجعل آخر الأذكار إذا كان عندك أذكار أخرى تحفظها آخر ذكر تقوله قبل أن تنام قراءة سورة الكافرون أقل شيء مرة وإذا قرأتها 3 مرات أفضل فيعني تعتبر قراءتها عند إرادة النوم لأن تختم بها نهارك وتبتدي بها ليلا هذه يعتبر يقول العلماء براءة من النفاق علامة على أن من يقرأها يجعلها آخر أوراده عندما يريد أن ينام تكون له براءة من النفاق. Dan hadirin-hadirat, terakhir sekali kita akhirkanlah wirid kita, zikir kita sebelum nak tidur. Jadikan dia zikir yang terakhir, yaitu membaca apa? Membaca surah Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, ini yang terakhir. Dan akhirkan. Kalau semua dapat baca daripada awal, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, baca yang mana yang dapat. Tapi akhirkan dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau rajin baca 3 kali, kalau tak rajin baca 1 kali pun tak mengapa. Kerana ada keterangan mengatakan, barang siapa yang membaca mengakhiri siangnya dan memulai malamnya dengan membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, maka ini akan menjadikan bagi dia pembebasan daripada sifat munafik.
Kita kan banyak sifat-sifat munafik. Kita pandai berbicara, tapi kita tak buat. Kita kan banyak sifat munafik. Maka siapa yang istiqamah membaca surah ini ketika mengakhiri siang ini dan memulakan malamnya, yakni sebelum dia nak tidur, bila terakhir dibaca akhir awradihi kuliah ayat kafir, Allah SWT akan bersihkan sifat munafik, bebaskan dia daripada sifat kemunafikan yang Tuhan ini. ثم تنوي وتعزم القيام على الليل. Dan dilanjutkan sebelum tidur tu pasangnya, ya Allah berasa malamnya nak dia mulai nak semain tahajud, pasangnya. ثم في اثناء نومك انتهيت من الاذكار الان النوم على الليل ياتي النوم مباشره لاننا نحن نختلف عن السلف الصالح ما في تعب في النهار نوم في النهار نوم في الليل لا زال موجود تفكير في اثناء تفكيرك يقول بقدر الاستطاعه تفكر في سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم او بسوره بعض الصالحين لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك برؤيا صالحه. Dan hajat sudah selesai akhir wirid tuan-tuan. Apalagi sudah selesai apa ni? Langsung petang penat langsung tidur. Biasanya kita tak dapat macam tu tuan-tuan. Orang-orang dulu mungkin selesai wirid je langsung tidur. Kita ni kadang-kadang dah selesai wirid dan petang kumpul nak tidur tak off kira masih lagi macam-macam fikir itu fikir ni macam-macam fikir. Ada orang sampai setengah jam 1 jam baru dapat masuk ke alam tidur tuan-tuan. Jadi kita ada proses berfikir-fikir, kata Tuan, proses berfikir-fikir nak menuju ke alam tidur tu sebaik-baiknya jangan fikir lain, fikirkan, bayang-bayangkan keindahan wajah baginda Rasulullah SAW. Kita kan selalu dengar ceramah, selalu dengar hadis, syama'il pun Nabi begini, kita bayang-bayangkan wajah Nabi. Kalau tak mampu kita bayangkanlah wajah-wajah awliya, wali-wali Allah yang terkenal untuk guru orang alim zaman dulu kita kenal. Allah nantikan kita dapat mimpi baginda Nabi atau mimpi-mimpi yang baik, insyaAllah. ولهذا كان الكثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في هذه اللحظة إذا ناموا ويستحضرون صورة النبي صلى الله عليه وسلم يشتاقون إليه في تلك اللحظة فينامون وعيونهم تبكي من الدمع وقلوبهم متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكرم المسلم برؤيا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أقل الدرجات يكرمه الله برؤيا من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله يرى شيخه أو يرى شيخ شيخه أو يرى بعض الأولياء والصالحين أو بعض العلماء والصالحين ففي المستقبل سيوصلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi hadirin hadirat dan bahagia rahimahullah. Karena itu kalau kita tengok dalam sejarah hidup banyak ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka setelah selesai zikir wirid tidur dan mereka dalam perjalanan nak tidur tu mereka tak ada fikir benda lain. Mereka hanya memikirkan keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mereka lalukan dalam fikiran mereka, khayalan mereka, tapi bahkan sampai tempat mereka sangat rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mereka nak tidur, tiba-tiba tengok pergelinangan air mata kat pipi mereka. Kenapa? Karena bila dah bayangkan dari mengingat Rasulullah, mereka rindu. Rindu tu orang pada hari juga menangis-nangis. Nangis pada Rasulullah SAW. Hati mereka berhubung muta'aliqah. Hati mereka betul-betul terikat. Rindu yang amat pada Rasulullah SAW. Dan itu orang-orang dulu banyak mimpi Nabi. Mimpinya mimpi baik-baik. Kita pun tirulah langkah mereka. Siapa tahu mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita juga dapat mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah tak mulakan kita dapat mimpi Nabi padahal kita telah buat dah, mungkin paling tidak pun Allah akan merezekikan kita, Allah mulakan kita dapat mimpi orang-orang soleh. Mungkin mimpi tok guru kita atau tok guru kita, mimpi wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mungkin tak lama-lama berkat itu nanti orang-orang soleh itu akan sampai dan kita kepada baginda Rasulullah sampai kita berjaya mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في آداب الاستيقاظ. هذا المتقدم جزء من آداب النوم. من آداب الاستيقاظ فإذا استيقظت من النوم اجتهد، يعني يحتاج الاجتهاد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر ولو بدقائق حتى مقدار ما يتوضأ المسلم والمسلمة ويصلي ركعتين. فإذا لم يستطع ذلك في الشهر كله، لم يستطع كل يوم، أقل الدرجات في بعض الليالي إن زماننا هكذا لا نستطيع. Ada menjelaskan adab-adab bangun tidur. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, kata beliau, apabila kau bangun daripada tidur, hendaklah kau bersungguh-sungguh, hendaklah kau berusaha bangun sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh.
Ini hadirin-hadirat bangun awal daripada tidur, termasuk bahagian kecil daripada juz'un min adabin naum, termasuk daripada pecahan adab-adab untuk tidur. Jadi kalau kita tidur hadirin-hadirat, kita kena usaha macam mana mungkin, pasang alarm, pasang handphone, pasang pesan orang untuk kita. Hendaklah kita berusaha supaya boleh bangun sebelum azan subuh berkumandang. Berapa lama kata Tuan Syekh? Walaupun kita ada mampu beberapa minit sebelum azan subuh, iaitu dalam arti kata cukup untuk waktu untuk kita pilih air, kita wudu, kita buat solat 2 rakaat. Kita tidak ada hafal, kita harus 10 minit tuan-tuan. Kalau azan subuh hari ini pukul 6, itulah 5.50 paling tidak dah mesti bangun. 5.50 dah mesti bangun paling kurang. Tu kena usaha setiap orang. Kata Imam Ghazali, taklah semua orang berusaha agar bangun sebelum daripada azan subuh berkumandang. Hadirin-hadirat, kalau dah kita ini tak dapat nak bertahajud sepanjang tahun, sepanjang bulan, setiap hari kita bertahajud seperti orang-orang soleh terdahulu, paling tidak kata Syekh, mestilah ada beberapa hari dalam bulan itu kita bangun tahajud. Ini kita mesti usahakan hadirin-hadirat. ثم قال رحمه الله تعالى وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله أو وليكن يجوز الإعراب أول فيكون أول شيء إذا استيقظت يجري على قلبك وعلى لسانك ذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما هذا فقل عند ذلك عندما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهذا النوم موت، يقول النوم الموت الأصغر، يعني جزء النوم يسمى أخو الموت. النوم أخو الموت لأن النائم لا يفعل شيء، لا يستطيع أن يفعل في أثناء نومه أي شيء، فهو كأنه ميت. تقول الحمد لله الذي أحيانا. المراد بالحياة هنا الإيقاظ، أيقظك بعدما أماتنا أي بعدما أنامنا، وإليه النشور أي الخروج من القبور. Jadi hadirin-hadirat yang bahagia rahmatullah. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, dan hendaklah ada perkara pertama yang berjalan di atas hatimu dan di atas lisanmu, zikrullah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin-hadirat, kita bangun-bangunan tersedar daripada tidur, pertama sekali kita ingat Allah. Sama ada hati kita ingat Allah ataupun lisan kita ingat Allah. Lisan kita ingat Allah tu macam mana kata Imam Ghazali? Bacalah ketika kau bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa dia? Apalah? Nama dia? Apalah kamu nak baca tak? Alhamdulillah bacanya kan kecil. Tak ada, saya tak tulis apa ni. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan saya setelah Allah mematikan saya. Jadi hadirin-hadirat, bila kita bangun tidur, maknanya apa dia? Kita seolah-olah mati hidup semula. Mati hidup semula. Kerana itu apa dia? Kita alhamdulillah dengan puji Allah. Kau bagi kau hidup, kamu kembali setelah kau matikan aku. Allah hidupkan kita, ini Allah membangunkan kita daripada tidur. Allah SWT bila menidurkan kita, bermakna Allah mematikan kita. Lah, memangnya tidur itu mati ke? Betul? Kata Tuan Syekh, tidur itu adalah dipanggil kematian kecil. Dan tidur itu ada istilah bagi akhir maut. Dia dengan tidur dengan mati adik-adik dia. Nah, mungkin mati itu abang, tidur itu adik. Adik-adik, tidur mati-mati terus sama dia. Kenapa dikatakan adik-adik sama? Kerana orang kalau tidur tidak boleh buat apa-apa. Kalau ada orang nak bunuh dia tak boleh lawan. Kalau ada orang bercakap pun dia tak dia pekak. Sama macam orang mati. Orang mati kita siram apa, kita pukul dia, kita edit dia, dia pun dia tak boleh buat apa-apa. Orang tidur pun macam itu juga. Tapi itu bila kita tidur, sama macam kita telah mati. Dan akhirnya bila kita tidur, Allah bangkitkan balik. Maka kerana itu kita bersyukur ya Allah. Segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku setelah kau mematikan aku ya Allah. Wa ilaihim nusyur. Dan kepada engkau lah ya Allah nusyur. Nusyur ni apa dia? Dibangkitkan daripada alam kubur ke alam akhirat, alam pada mahsyar. أصبحنا أي دخلنا في الصباح وأصبح الملك لله. الملك إذا أي صار الملك لله.
والعظمة أي الكبرياء والسلطان لله والعزة والقدرة كل هذه الأشياء لله رب العالمين. Selanjutnya doa yang dibacakan tadi disambung asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah masuk pada waktu kami dan seluruh kerajaan ini, seluruh semesta alam ini telah masuk pada waktu kami menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-'azamah wa sultan lillah, segala keagungan, segala kekuasaan, segala kibriya, izzah, kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. هذه الكلمات يقول العلماء كلها كلمات توحيد يبدأ بها المسلم صباحه إذا أتى بها عند الاستيقاظ من النوم أو إذا قرأ ذكر اللطيف المشهور عندكم لسيدنا الإمام الحداد رحمه الله تعالى. إذا استشعرنا معاني هذه الكلمات نعرف أننا بدأنا بالتوحيد. أصبح الملك لمن؟ ملك مجازي، ملك مجازي. وما دام أن الملك لله تقول الحمد لله أن الملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الخلق. لو كان الخلق يملكون شيء لمنعوك حتى شربة الماء، ولكن كل هذا ملك لله سبحانه وتعالى. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, ini doa yang dibaca ketika kita bangun daripada tidur tadi. Kami telah masuk pada waktu pagi ini ya Allah, pada waktu subuh ini, bahkan seluruh semesta alam, seluruh kerajaan di langit dan di bumi masuk pada waktu pagi ini menjadi milik Engkau ya Allah, adalah milik Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Tuan Syekh, kalimat-kalimat doa yang dibacakan ini menggambarkan tentang kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin kalimat-kalimat tauhid, poin-poin tauhid yang dibacakan dalam doa ini adalah menggambarkan kepada kita, kalau kita menghayatinya, maka bermakna kita telah memulakan hari kita itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali bangun tidur, kita hidup saja langsung. Nombor satu, tauhid kepada Allah. Kita mengakui kerajaan ini hanya milik Kau ya Allah. Aku milik Engkau, dia milik Engkau ya Allah, fulan dan fulan milik Engkau, hartaku milik Engkau ya Allah, kerajaan yang ada di dunia milik Engkau, kerajaan yang ada di langit semua milik Engkau ya Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik siapa-siapa. Ini negara Malaysia ini bukan milik sultan, bukan milik perdana menteri, bukan milik saya apalagi itu tuan-tuan. Milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kalau yang lain memilikinya itu dipanggil majazi saja. Hakikatnya secara hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sultan-sultan, raja-raja, pemimpin-pemimpin hanya memiliki kerajaan ini sebagai majazi, kiasan pada tuan-tuan, sandaran. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa hadirin? Andaikan kerajaan ini, andaikan dunia ini dimiliki oleh makhluk, dimiliki oleh manusia, nescaya kita semua tak akan dapat makan, tak akan dapat minum walaupun hanya seteguk air tuan-tuan. Kalau dia suka kat kita, dia bagilah kita makan. Kalau dia suka kita, dia bagilah kita minum. Tapi kalau dia tak suka kita, dia harapkan kau tak boleh sentuh air. Dan ini semua milik aku. Tapi alhamdulillah, kerajaan ini, dunia semesta alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi bagi kepada kita. Karena itu, ini yang kita gambarkan dan kita sebut ketika kita bangun tidur. Tauhid kita kepada Allah mengaku ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita katakan dari an'amahullahu fahman في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الورد اللطيف موجود معنا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. لماذا أتي بالحمد بعد هذا الذكر؟ ما علاقة الحمد بالذكر؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر يعلمنا أن نحمد الله أن الملك لله. وما دام أن الملك لله هو الذي يعطي العبادة، يعطي الرزق، يعطي الصحة، يعطي القوة، يعطي الجمال، يعطي العلم، يعطي الفهم، يعطي الذكاء، يعطي طول العمر، يعطي البركة. كلها عطاء من الله سبحانه وتعالى. فإن كما يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى، فإن أحسن إليك شخص، إنسان أحسن إليك مهما كان هذا الإنسان، قد إن نظرت أنه هو المحسن إليك
إذا كفرت نعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن تتذكر أن الله هو الذي سخره لمساعدتك. فإذا تذكرت بقلبك أن الله هو الذي سخره تقول حمدت الله، وبعد ذلك تحمد هذا الإنسان. من لم يحمد الناس لم يحمد الله سبحانه وتعالى. لكن من البداية تعتقد أنه هو المحسن إليك، ونسيت المحسن الكبير وهو الله سبحانه وتعالى الذي حرك قلبه ليعطيك. هنا تتذكر الذكر المشهور هذا: والحمد لله رب العالمين أن الملك له. نحمده سبحانه وتعالى أن الملك له، وبهذا نقول في كل وقت إذا موجود هذا الاستحضار بقلوبنا أن الملك لله. كل لحظة تستحضر أن الملك لله، فأنت تحمد الله في كل لحظة. كل لحظة تمر عليك تعتبر أنت حامد لله سبحانه وتعالى. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam zikir yang kita bacakan tadi, kita sebutkan pagi-pagi kami masuk pada waktu pagi, seluruh kerajaan, seluruh dunia ini masuk pada waktu pagi adalah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini milik yang perlu kita baca setelah kita bangun tidur. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma itu subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin. Ataupun kalau kita tak baca di dalam bangun tidur tu, kita baca dalam bilik pagi. Biasa kalau madrasah-madrasah ada amalan 30 latif. Tadi Habib Dua bin Ali Al-Haddad, kalau habaib, kalau ulama-ulama banyak mengenal namanya bilik 30 latif, tuan-tuan. Kalau kita kat lain paling akurat mungkin macam tu kan. Tapi yang di situ oleh guru-guru kita harus dulu latif. Di situ disebutkan hadirin hadirat, di dalam doa ini kita baca saya dan seluruh semesta alam, seluruh kerajaan masuk pada waktu pagi menjadi milik Allah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semesta alam, segala nikmat, segala kerajaan adalah milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik fulan, bukan milik orang kaya. Kerana kerajaan ini, dunia ini adalah milik Allah, maka Allah SWT memberi kita berbagai macam nikmat. Allah bagi kita jamal, Allah bagi kita keindahan, Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita pulang umur panjang. Kenapa Allah bagi? Kerana ini milik Allah. Kalau milik orang lain tak akan bagi kita, tuan-tuan. Kita mengemis banyak kali, kita tak akan bagi dia. Sekali kita bagi, 2 kali, 3 kali dihalau oleh kita. Dan minta ke, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dunia ini, nikmat ini, harta ini, segala di dunia ini, kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadirin hadirat yang bahagia rahimahullah. Ini kalau kita mendapat segala nikmat itu adalah ta'un Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syadzili rahimahullah mengatakan, apabila ada manusia membuat baik kepada engkau, memberi kau duit ke, memberi kau berbagai macam anugerah dan lain-lain, maka hadirin hadirat, kalau engkau rasa dia lah yang bagi aku, dia yang betul-betul bagi aku, sedangkan dalam masa yang kamu lupa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang bagi, agar sungguhnya kau telah mengkufuri nikmat Allah, kau telah kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbeda macam mana? Apabila ada orang bagi kita duit, ada orang bagi kita makan, ada orang bagi kita rumah ke apa ke, anak kita bagi kita duit, bulanan ke apa ke, yang pertama sekali kita wajib iktikad, ini yang bagi adalah Allah. Allah yang memberi secara hakikat. Allah telah tundukkan hati fulan maulan, gerakkan hati fulan maulan untuk memberi kepada saya. Karena itu hadirin hadirat, kita akan tahu ini adalah milik Allah. Sama dengan ajaran dalam doa tadi. Seluruh kerajaan, seluruh saya sendiri pada waktu pagi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi, bukan orang lain yang bagi. Orang lain itu ditundukkan hatinya untuk memberi kepada kita hadirin hadirat. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu bukan cuma dono aja. Kalau orang dah bagi itu memang bukan dia yang bagi hakikat, yang bagi Allah, tapi Allah telah tundukkan hati dia, Allah pakai dia untuk memberi kepada kita, dia jadi asbab dia. Maka kita juga kena berterima kasih kepada dia yang bagi itu. Terima kasih nak, kau bagi mak tadi 1,000, ya terima kasih 200 saja. Contoh, terima kasih YB kasih saya projek lulus rumah. Kena cakap terima kasih, buat surat kalau perlu. Surat rasmi, terima kasih. Itu tuan-tuan. Karena dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tak tahu berterima kasih pada manusia yang menjadi asbab Allah bagi rezeki kepada kau, hakikatnya kau tak berterima kasih kepada Allah.
Memang kau tak berterima kasih kepada manusia, kau syukur sama Allah. Tapi kerana kau tak berterima kasih, seolah-olah macam kau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep dia. Kita kena selalu istihbar, menghadirkan segala nikmat, segala kerajaan, segala yang ada di bumi. Bahkan diri saya adalah milik Allah dan Allah yang memberi. Kalaulah ini sentiasa terngiang-ngiang dalam minda kita, dalam pemahaman kita, maka kita telah dianggap setiap saat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali itulah Nabi dalam akhir doa tadi, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. ثم تقول أصبحنا على فطرة الإسلام على دين الحق نعمة من الله سبحانه وتعالى. استيقظ الصباح وأنت مسلم. انظر هذا العالم العجيب ينام وهو كافر، استيقظ وهو كافر، عايش حياته كلها في الكفر. تستيقظ مسلم، تنام مسلم. هذه النعمة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. قل أصبحنا على فطرة الإسلام أي على دين الإسلام وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو دينه الإسلام وعلى ملة إبراهيم. هذا يعتبر مرادف لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم شيء واحد. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahmatullah. Selanjutnya doa bangun tidur itu di sini diajarkan bahwasanya asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, saya masuk pada waktu pagi ini bangun tidur, ya Allah, saya tahu bangun tidur saya masih lagi berada di atas fitrah Islam, berada di atas agama Islam, agama yang benar. Hadirin hadirat, ini kita kena syukuri. Kita bangun daripada tidur, bangun kita sedar, ya sudah orang Islam, alhamdulillah, asbahna ala fitrah Islam. Saya masuk pada waktu pagi di atas agama fitrah yang benar, agama Islam. Kenapa hadirin hadirat di sekitar kita, di bagian tempat lain, banyak orang-orang yang ketika dia tidur dia sebagai orang kafir, bangun tidur masih lagi kafir, bahkan sampai pada tahap mati pun lagi kafir, tuan-tuan. Mungkin orang-orang yang kafir ini semua yang tidak beriman, tidak Allah memuliakan dengan cahaya Islam, mungkin hidupnya tartah, hidupnya bahagia, kaya raya, tapi kerana dia tidak diberikan nikmat Islam, tidurnya kafir, bangun tidur masih kafir, mati sampai mati pun masih kafir, dia akan tetap tersengsara kerana azab mustamir, azab yang akan kekal menipu orang tersebut. Tapi kita, walaupun kita tak kaya mana, penyajian kita tak hebat mana pun, alhamdulillah. Ada yang kalau hebat lagi, alhamdulillah. Walaupun begitu kita bangun tidur, alhamdulillah masih Islam, masih lagi tadi sebelum tidur Islam, lagi Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat agama Islam. Bangun tidur masih lagi diizinkan oleh Allah untuk menganut agama fitrah Islam, agama kebenaran. Dan aku pagi-pagi, ya Allah, aku bangun tidur, ya Allah, masih lagi berpegang pada kalimat ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas? Kalimat la ilaha illallah. Walaupun mungkin kita tak sebut, tapi kita masih yakin. Kalau tidak, masih yakin kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala dini nabina Muhammad. Dan aku masuk pada waktu pagi, masih lagi diizin oleh Engkau, ya Allah, untuk memegang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Wa ala millati Ibrahim. Dan aku masih lagi berpegang pada agama, pada milah bapakku Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Jadi hadirin hadirat, agama Nabi Muhammad dan agama Nabi Ibrahim benda yang sama dia, bukan ada dua agama, dua di satu tidak, benda yang sama, dia hanya ibarat sinonim kata, sinonim kata macam tu. Agama Nabi Muhammad juga boleh dipanggil millah Ibrahim, benda yang sama. حنيفا أي مائلا إبراهيم عليه السلام إلى الدين الحق مسلما وما كان من المشركين. نبي الله إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لكن كان حنيفا مسلما. Lanjutkan doa tadi, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu hanif, ini cenderung, suka, seronok pergi kepada agama yang lurus, dan beliau adalah muslim, orang yang beragama Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang syirik, bukan orang-orang musyrik, bukan orang agama Yahudi, bukan pula agama Nasrani, seperti yang didakwa oleh ahli kitab zaman dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang Yahudi kata Nabi Ibrahim ni agama Yahudi, kata orang Yahudi. Orang Nasrani kata, tak ada, Nabi Ibrahim itu agama Nasrani. Betul tak? Akhirnya Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Allah sendiri beritahu, Yahudi, Nasara, dengarkan, kata Allah SWT. Allah SWT
Al-Quran. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi dia Musliman yang beragama Islam, hanif, cenderung kepada agama yang benar, dan beliau tidaklah termasuk kepada orang-orang yang musyrik yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. يقول علماء التفسير رضي الله تعالى عنهم النبي المجمع على محبته عند كل الأمم نبي الله إبراهيم. اليهود يقولون أن نبي الله إبراهيم منهم، والنصارى يقولون منهم، ونحن المسلمون نقول منا، وكل الفرق تحبه. ولهذا صار في هذا الزمن موقف فتنة جديدة، وهي ما دام أن إبراهيم محبوب عند جميع الأمم، إذا يلغى الإسلام ونجعل الديانة هي الديانة الإبراهيمية، تجمع اليهود وتجمع النصارى وتجمع كذا ونتفق على دين واحد. من أين تأتون بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, para nabi ini kan banyak hadirin hadirat, tetapi uniknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, beliau ini disepakati, dicintai, disukai oleh seluruh penganut agama yang lain, hadirin hadirat. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, Nabi Ibrahim ini orang Yahudi cinta Nabi Ibrahim, mengatakan Ibrahim itu agama kan bila Nabi Ibrahim itu. Orang Nasrani pun cinta kepada Nabi Ibrahim. Nabi kata, Ibrahim itu bapa kami. Abraham itu lah, dia kata macam tu. Orang Islam pun itu juga. Ini agama bapa kami. Semua mencintai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu kelebihan yang Allah SWT beri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Macam saya tambah sikit, macam Nabi Muhammad. Kalau sekali tak suka Nabi Muhammad, orang Yahudi apa lagi? Itulah tuan-tuan. Nabi Isa, orang sekali suka Nabi Muhammad. Orang Yahudi tak suka Nabi Muhammad. Orang Yahudi tak suka Nabi Musa. Mungkin orang Kristen tak suka Nabi Fulan. Tapi kalau Nabi Ibrahim spesial. Semua agama suka kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kullu firaq, semua firqah pun cinta kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Agar ini realiti yang ada di masyarakat kita zaman berzaman. Sehingga dengannya pada akhir-akhir ini kata Pak Syekh, muncul fitnah baru. Muncul satu gerakan-gerakan yang hawu yang tak betul. Mereka bila melihat semua agama mencintai Nabi Ibrahim, kalau macam tu kita mansuh je lah agama Yahudi, kita mansuh je lah agama Nasrani, kita mansuh lah agama Islam, kita gabungkan tiga-tiga agama, kita bagi nama baru, bagi label baru, agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahim. Semua kan kita kat Nabi Ibrahim alaihissalam. Senang. Ini bahaya. Nampak macam betul tak tuan-tuan? Licik ni. Kata Tuan Syekh ni, Aina tak tu Nabi Haq. Dari mana kau dapat pemikiran yang teruk macam ni hadirin hadirat? Bukankah telah jelas hadirin hadirat bahawa Nabi Muhammad ini adalah merupakan khatamul anbiya, penutup para nabi. La nabi ya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Al-ibara al-ibra bin nihayah. Yang dipandang, yang dianggap itu adalah yang terakhir sekali. Keputusan terakhir itu yang dipegang. Keputusan terakhir itu yang dipegang. Walaupun sebelum itu ada keputusan lain. Kita tidak nafikan, memang betul bahwasanya banyak persamaan di dalam agama Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang kita perlu pegang, ibrah kita, iktibar kita adalah penghujung, nihayah. Penghujungnya adalah Nabi Muhammad. Li'annahu khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. ثم قال رحمه الله تعالى من أذكار الاستيقاظ من النوم تقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك النشور. قال العلماء تكرير بك توحيد لله سبحانه وتعالى. بك أي بقدرتك وإرادتك أصبحنا، بك أمسينا، بقدرتك وإرادتك أمسينا. أنت الآن دخلت في المساء، هل لك قدرة أنك تعيش إلى هذا الوقت؟ هل لك قدرة أن توجد في نفسك الحياة والموت؟ بك نحيا، حياتك بالله. لو نزع منك الحياة لحظة انتهيت. بك نموت، بقدرة الله وبإرادته نموت. إذا ما أراد الله لك الموت لا يستطيع العالم كله أن يوجد لك الموت، وإذا أراد الله لك عدم الحياة لا يستطيع العالم كله أن يعطيك شيئا من الحياة. كله بك تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى عظمة التوحيد، وأن المسلم إذا استشعر ذلك يقوى إيمانه بالله سبحانه وتعالى. Jadi selanjutnya dalam doa yang Nabi SAW ajarkan supaya kita baca kita bangun tidur,
adalah Allahumma ya Allah, denganmu lah ya Allah kami masuk pada waktu pagi, dan denganmu lah ya Allah kami masuk pada waktu petang, dan denganmu lah ya Allah kami hidup, dan denganmu lah ya Allah kami mati, dan padamu lah ya Allah kami akan dibangkitkan. Jadi hadirin dalam doa ini Nabi SAW ulang-ulang ada satu kalimat, dan lalu Nabi ulang-ulang denganmu. Kenapa diulang-ulang tuan-tuan? Kata Syekh, kenapa Nabi SAW ulang-ulang denganmu, bika. Denganmu itu maksudnya apa? Dengan kudratmu, dan dengan iradatmu, dengan kekuatanmu, dan dengan iradat kehendakmu ya Allah, aku masuk waktu pagi. Dan dengan kuasamu, kudratmu, iradahmu ya Allah, aku masuk pada waktu petang ini. Dan dengan kuasamu, iradahmu, aku dapat hidup. Dan dengan kuasamu, dengan iradahmu, aku pun akan mati ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi SAW nak memasakkan intipati tauhid di dalam diri kita dengan membaca doa ini hadirin. Hanya dengan kuasa Allah, hanya dengan iradah Allah, aku masuk pada waktu pagi, pada masa pada petang, aku hidup pun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kamu kata Tuan Syekh, pada saat ini kamu telah masuk pada waktu petang atau telah masuk pada waktu malam, masih hidup kan? Macam mana kamu masih boleh hidup? Kenapa siang tadi tak mati? Tuan Syekh tadi, asal kau tak mati siang tadi? Betul tak? Asal tak mati? Kerana dengan kuasa Allah, dengan iradah Allah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kamu hidup. Kerana itu kita boleh hidup bukan kerana kita gajah exercise. Betul? Bukan nak lari jalan, kita diserbih kamu pula, kita selalu pula, bukan. Kita boleh hidup dengan kudrat Allah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta kenyataan yang perlu kita tanamkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita andaikan kata Tuhan, andaikan seluruh semesta alam, pakar-pakar doktor yang luar biasa nak menghidupkan kamu, sedangkan Allah tidak berkehendak untuk kamu hidup, mereka tak akan berjaya menghidupkan kau. Begitu pula kalau satu dunia berusaha nak matikan kau, jangan kata bawa peluru meriam, bawa nuklear nak matikan kau, kalau Allah tidak berkehendak matikan kau, kau akan tetap terus hidup. Ini akidah yang perlu kita tanamkan setiap saat dalam diri kita. Maka kita mulakan hari itu dengan baca ayat itu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, hanya dengan kuasa-Mu, dengan iradat-Mu aku boleh hidup, aku boleh mati, semua dengan Kau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini azamah tauhid, keagungan tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم ختمه بقوله وإليك النشور. النشور خروج الناس من القبور كله إلى الله. لا يستطيع له مكان آخر. إذا خرج الشخص من قبر النشور الخروج من القبور، هل تستطيع تهرب مكان آخر؟ لو أن لا تذهبون به إلى الله، إلى أين تريد؟ كل الناس سيذهبون من حين خلق الله آدم إلى قيام الساعة. النشور كله إلى الله. Dan selanjutnya akhir doa ini Nabi SAW beritahu wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami dibangkitkan. Ya, ini dibangkitkan, apa dia tuan-tuan, dibangkitkan daripada kubur. Nanti bila kita semua dah mati dari hari kiamat, semua di antara kita akan dibangkitkan daripada alam kubur kita, dan akan dibawa ke mana? Digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ke tempat lain, hanya kepada Allah Subhanahu. Saat itu bila kita dibangkitkan daripada kubur, dan kiamat bangkit daripada kubur, semua akan pergi kepada Allah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut wa ilaikan nusyur. نقف على هذا الذكر ونذكر أنفسنا ونذكر الحاضرين في مجلس، وكل واحد يذكر من يستطيع أن هذا الشهر القادم شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيشارك المسلم والمسلمة قدر ما يستطيع. فمن أكرمه الله كما نشاهد في السنة الماضية بعض الذين يكرمون في الدنيا تكريم بسيط، يقول ممن واظب على 40 كل 40، هذا تكريم لهم في الدنيا، لكن قالوا العبرة بالإكرام في الآخرة. كيف سيكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سيكرمهم الله إكرام محبة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من استطاع أن يحضرها كلها فبها وبنعمة، ومن لم يستطع فيقولون الميسور لا يدرك بالمعسور. فرغ شيئا من وقتك
لتحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أننا نفرغ كثير من أوقاتنا للجلوس مع أصحابنا، للجلوس مع أصدقائنا. وكما يعرف الجميع لو خرجت من المسجد الآن أو من المصلى خرجت وستشاهد كما يقولون المقاعد معمورة بالزحمة الكبيرة جدا. ولماذا لا تعمر هكذا مجالس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو هي بعض الليالي؟ Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kita akhiri pengajian pada malam ini. Kata Tuan Syekh, saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan perempuan semua, dan tuan-tuan dan perempuan bila dah dengar ni, tolonglah ingatkan saudara-saudara yang lain. Tak apa lagi kita akan menyambut, kita akan berada di gerbang bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah negeri kita, negeri Melaka dah bertahun-tahun dah buat majlis Maulid Arba'in. 40 malam betul-betul ada Maulid tuan-tuan, pindah-pindah. Malam ni kat masjid ini, malam besok kat masjid tu, malam ni kat masjid ini. 40 malam betul-betul. Ya, kita tengok pada tahun-tahun yang lepas majlis Maulid Arba'in waktu penutupan, majlis khataman Maulid Arba'in malam 42 tu apa tu, maka diadakan majlis pemberian hadiah kepada siapa, penghargaan khusus pada mereka-mereka yang tak pernah miss hadir Maulid Nabi SAW 40 malam. Ini saksi dapat. Kalau ada salah satu contoh di Jawa Timur, tuan-tuan, dia dapat. Bukan berarti banyak orang-orang yang ada 40 malam tak habis dapat hadiah. Ini dipanggil penghormatan, penghargaan duniawi, tuan-tuan. Tak sangat. Tapi hadirin hadirat, cuba kita bayangkan penghargaan, anugerah yang kekal abadi nanti di hari kiamat yang Allah bagi pada orang yang muliakan Nabi Muhammad 40 malam ingat Nabi Muhammad. Itu yang kita nak gapai, tuan-tuan. Karena itu kita punya hadirin hadirat saling mengingat antara kita. Kalau apa hadirin hadirat malam besok kita tak tahu, kita ingat kesedaran, jom ajak dia hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat 40 malam, alhamdulillah. Kalau tak dapat 40 malam, mesti ada waktu-waktu. Dalam 40 malam tu mesti ada 20 ke 30 ke, paling kurang 10 ke, kita mesti hadir hadirin. Malam pertama besok dekat Masjid Pekarangan hadir. Mungkin bagi makanan-makanan jamuan, berkah hadir Maulid Nabi SAW. Kita dapat barakahnya Rasulullah SAW. Tapi kita kalau berkumpul dengan orang dan kawan-kawan, berlepak, sedang 40 malam, 40 bulan tak berhenti pun boleh, tuan-tuan. Dikatakan kata pasien kita kalau keluar tengok, di restoran-restoran orang berlepak, makmur, makanan-makanan, kedai-kedai restoran makmur, penuh sentiasa dengan orang, apalagi ikan bakau, tuan-tuan. Tapi kenapa majlis Maulid, majlis ilmu tidak makmur? Maka insya-Allah sama-sama kita makmurkan majlis Maulid Nabi SAW 40 malam tanpa henti insya-Allah. Kalau dapat 40 malam, alhamdulillah. Kalau tak dapat, saling tak malam pertama, malam 12 tempat saya, dan malam khataman nanti kat tempat abang saya insya-Allah. Itu paling benar. Dan majlis kat surau ni mestilah hadir wajib. Ya, tak hadir betul tuan-tuan. Insya-Allah mudah semua kita dapatkan anugerah daripada Allah berkat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu mungkin ada kaedah fiqh tadi Tuan Syekh sebutkan, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau benda itu mudah, dia tidak akan jatuh kalau ada kepayahan. Maksudnya apa dia hadirat? Saya tak mampu 40 malam. Okey, tak apa. Kalau tak mampu 40 malam, tak payah buat langsung. Bukan seperti itu. Yang mampu buatlah, yang mampu hadir. Yang tak mampu tak apalah, semampunya seperti itu. وهذه المجالس أولا نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج من الجميع شكر، والشكر بالفعل بالقول. أولا تقول الحمد لله الذي رتب هذه المجالس في هذا الزمان الذي كثر فيه اللهو، كثر فيه الغفلة، وتشكر الله بالفعل، تشارك في بعضها محبة لرسول الله وليس محبة لمن أقاموا هذه المجالس. تشكرهم أنهم عملوا ذلك، ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تشارك ولو في بعضها. فإن ربما أجدادكم ليس نقول أجدادكم القدامى، ربما أبوكم قبل تقريبا 30 سنة هذه ليست موجودة قليل جدا، ربما موجود يوم 12 ربيع ليلة واحدة، وربما في أكثر المناطق غير موجود. ولكن هذا الترتيب يسمونه من نفحات الزمان. يأتي زمان هكذا، يأتي شخص يرتب ولا يدرون كيف ترتب. لو فكرت الآن كيف تم ترتيب ذلك لا تعرف. نعمة من الله سبحانه وتعالى، هيئ الله شخصا أتى به من الدروس وجاء ورتب ثم استمع. نعمة من الله سبحانه وتعالى. ربما كما قلنا الآباء والأجداد
لو كانت موجودة لواظبوا عليها مشيا على الأقدام، ولكن الحمد لله أكرمك الله بالسيارة. خذ معك أولادك، خذ معك بناتك يتعرضون لرحمة الله، لأن أصبحت التربية في هذا الزمان صعب. لا تستطيع تربي ولدك مع وجود الفساد، ولكن إذا حرم، فإذا جاء وقت فعل الحرام لا يستطيع. لماذا؟ والله سبحانه جعله وقاية موجودة في قلبه تحفظه بعد ذلك من المعاصي، تحفظه مما يغضب الله، وإن عمل خطأ توفقه للتوبة. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimahumullah. Jadi majlis Maulid Arba'in 40 malam berturut-turut tanpa henti ini adalah salah satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama di negeri Melaka ini hadirin hadirat. Yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan kita maupun secara fi'il kita. Secara lisan kita sebut alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ada majlis Maulid Arba'in ya Allah, 40 malam tanpa henti boleh baca Maulid kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cara bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Adapun dengan badan kita bersyukur kepada Allah, agar kita hadirilah musyarakah, hadir. Jangan tak hadir hari itu. Kalau dapat 40 alhamdulillah, tak dapat paling tidak pun sebahagian mana kita hadir. Dan hadir macam tu tuan-tuan. Saya hadir Maulid ni adalah kerana mahabbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kita terima kasihlah untuk kampung, terima kasih untuk kampung Maulid Ustaz, terima kasih Ustaz Maulid terima kasih. Tapi hadir itu jangan kerana orang itu. Hadir itu kerana Allah menggambarkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat, kata Tuan Syekh, leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita kat tanah Melayu ni mungkin dia bukan yang lama sangat, bapak kamu ke, atuk kamu ke 30-40 tahun dahulu, zaman mereka tak ada Maulid ni tuan. Tak ada Maulid Arba'in 40 malam. Maulid tu ada, tapi Maulid Arba'in 40 malam tanpa henti tu mungkin tak ada. Paling-paling mereka buat malam 1, 2, 3, 4 sampai malam 12. Mungkin lain kita kat Melaka zaman-zaman dah tu tuan-tuan. Zaman berzaman. Setiap surau, setiap masjid, satu Rabiul Awal sampai malam 12 sampai dah akan Maulid. Tapi sampai 40 tu jarang nak jumpa tuan-tuan. Betul tak? Jarang nak jumpa. Tapi kita alhamdulillah zaman kita ni ada. Wujud tuan-tuan. Itu dipanggil pada karunia Allah yang Allah SWT siapkan untuk akhir zaman. Dipanggil nafahatul zaman. Karunia-karunia Allah yang Allah berikan, limpahan-limpahan yang Allah berikan pada zaman. Itu misteri terserah Allah. Kadang-kadang Allah bagi zaman dulu, kadang-kadang Allah bagi zaman akhir. Zaman dulu tak ada, zaman sekarang ada. Jadi nak panggil nafahatul zaman. Dan hadirin hadirat ini sehingga kita tahu sejarah Maulid Arba'in ini dulu dibawa oleh satu orang daripada Indonesia. Saya siapa nama? Syekh Ali Al-Kaf tahu tak? Dia Ali Al-Kaf. Syekh Ali Al-Kaf kan? Kalau saya tak salah yang mencetuskan satunya. Mencetuskan, dan sebenarnya pun dia timbul daripada Indonesia, daripada Palembang, daripada negara banyak ulama-ulama sana tercetus akhirnya buat Maulid Arba'in. Akhirnya orang itu dah tak ada kasih lagi hadirat, tapi majlis masih berjalan. Dia sendiri pun tak tahu macam mana majlis Maulid Arba'in boleh berkembang biak macam itu. Tidak lain dan terlepas daripada gerak Allah Subhanahu wa taala. Karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan orang-orang yang untuk menjalankan kebaikan-kebaikan ini hadirin hadirat. Jadi kata Tuan Syekh, kita ajak anak-anak kita hadir majlis itu 40 malam. Tak mampu, yang mana kita mampu. Bawa anak-anak kita, ajukan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam majlis Maulid Nabi SAW turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mata kita memang tak nampak. Mata kita tak nampak. Turun rahmat dalam majlis tu tak nampak. Tak nampak. Tapi kata Tuan Syekh, kadang-kadang waktu mata kita nampak, kadang-kadang hati kita boleh merasakan dia. Sebab kadang-kadang majlis orang-orang soleh kita rasa Allah Subhanallah, seronok rasa ini. Rahmat Allah banyak turun kat muka, dia tambah turun kat muka. Kan sebab tuan-tuan kat muka dengan kat tempat lain, supaya tak lain biasa. Hati kita rasa seronok sangat kalau kat muka. Kenapa? Tempat turun rahmat Allah, tuan-tuan kat apa itu? Majlis Maulid pun ada lebih kurang tempat turunnya rahmat Allah. Hati kita tak nampak, tapi hati kita boleh merasakan. Ada rasa yang tak boleh kita pakai bahasa, tak tahu bahasa apa nak cakap. Dia dimaksud gaul, rasa kita hadir. Ini ciri-ciri turunnya rahmat Allah SWT. Kalau anak-anak kita hadir majlis tuan-tuan, apalagi zaman kita zaman dah kejam, zaman dah rosak. Anak ustaz pun nakal tu, apalagi anak orang awam tuan-tuan. Jangan kata anak ustaz ni pun kadang dah nakal dah zaman sekarang tuan-tuan. Punya parahnya zaman sekarang. Jadi kita nak tarbiyah anak-anak kita Sahabat alina tarbiyah tu susah kita nak tarbiyah anak kita tuan-tuan. Waktu yang panjang. Boleh jadi nanti anak-anak kita bila selalu ada Maulid, dia membesar bercampur dengan orang nakal, Allah piara hati dia. Bila dia nak buat benda jahat, ada je benda yang menghalang kerana berkah dalam hidup dia selalu ada Maulid Nabi SAW. Ataupun mungkin dia tetap juga berjaya di hasil mereka
kawan-kawan yang berbuat benda-benda jahat, tapi Allah akan hentikan dia bertobat seperti mati. Berkat selalu memperoleh barakah majlis-majlis yang Allah turunkan dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في شهر آمين وفي مولد الأربعين ويبارك لنا ولكم في كل الليالي والأيام بركة لا نهاية لها ويكرمنا وإياكم بما أكرم به عباده الصالحين وما أكرمهم به من الأنوار والأسرار وصلاح القلوب وصلاح الذرية وصلاح الأولاد وبركة الأوقات وأن الله سبحانه وتعالى يعطينا وإياكم ما أعطى ثم العباد الصالحين ويرزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang didoakan oleh konser ini dikabul oleh Allah dan keberkatan dari doa ini dan keberkatan dari majlis ilmu ini dan barakah Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akhir dengan zikrul jalalah.